Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari pada kawan-kawan yang online. Okay, hari ni hari yang kedua saya buat FB Live. Sebenarnya saya teragak-agak lagi nak buat live cakap depan kamera. Tapi bila saya berbual dengan kawan-kawan tentang cara baru ni, kata buat je, okay, cuba saja dan tengok macam mana respon daripada kawan-kawan di FB. Jadi hari ni saya nak bercakap tentang macam mana kita nak mulakan rutin yang baru. Okay. Pengalaman saya sepanjang PKP ni daripada bulan 3 sampai sekarang, saya buat sesuatu yang baru yang sebelum ni saya jarang buat, ataupun basically boleh katakan tak pernah lah, iaitu jogging setiap hari ataupun jalan kaki setiap hari. Okay. Jadi lepas PKP, tempoh PKP daripada bulan 3 sampai bulan 6, kemudian bulan 7 kita dah boleh start keluar. Jadi saya kata, okay, why don't saya cuba jalan setiap hari, kan? Sebenarnya dah lama dah terfikir macam nak pergi ke taman, sebab dekat dengan rumah saya ada taman yang kita boleh, taman rekreasi lah, kita boleh jogging ataupun berjalan kat situ. Jadi saya kata okay, saya nak buat. Jadi pada awal bulan 7 saya kata saya kena buat juga, walaupun dalam hati tu cakap malas ni nak bangun pagi, lepas solat subuh nanti nak kena bersiap, kena pakai pakaian sesuai, kena pakai kasut, keluar, dan basically saya kena memandu lah lebih kurang 5 minit untuk sampai ke taman rekreasi tu. Tapi lepas tu saya hari pertama saya dah berjaya buat. Kemudian hari yang kedua ada lagi halangan dalam kepala saya. Macam malasnya, benda tu macam alasan-alasan yang kita bercakap dalam minda kita, dalam fikiran kita, kan. Tapi saya kata tak boleh macam ni. Saya start tukar. Saya cakap kita tak payah tanya sama ada nak atau tak nak, tak payah tanya pada diri kita sama ada nak atau tak nak, kita buat saja. Buat saja perkara tu, kan. Macam ni saya nak berjogging ataupun berjalan setiap pagi, so saya buat saja. Sebenarnya yang menggerakkan saya untuk buat tu adalah saya nak meningkatkan stamina lah, kan. Sebab selama ni duduk kat rumah, tak banyak bergerak, kan. Kawasan pun setakat di rumah saja. Jadi saya fikir kita kena keluar. Saya kena keluar dan buat aktiviti tu di luar. Okay, berjalan. Jadi mula-mula tu kita jalan dalam 3 km je. 3 km dalam 2 pusingan lah, sebab taman tu dia tak adalah besar sangat. Satu pusingan dalam 1.2 km, 1.3 km. Jadi saya buat 2 kali dah dapat 3 km. Kemudian saya naikkan distance tu kepada 5 km. Dia bukanlah hari pertama, lepas tu hari kedua terus boleh buat 5 km, tak. Dia ambil masa juga. Mungkin saya tak ingat berapa hari baru saya boleh capai 5 km. Mungkin dah lepas masuk minggu kedua rasanya baru saya boleh capai 5 km. Tapi once you dah dapat 5 km tu, just continue sajalah. Saya continue saja. Dan saya buat 6 hari seminggu. Untuk yang beberapa bulan yang pertama tu saya buat 6 hari seminggu. Saya cuba juga, walaupun kadang-kadang ada hari yang saya rasa malas, kan. Tapi saya, macam tadilah saya kata, saya tak ada tanya nak ke tak nak. Saya just bangun dan keluar. Dan apa yang menyebabkan saya nak push myself forward, push myself, sebab saya tengok
aku sampai 7.30 tapi dah banyak kereta dekat parking. Orang ni datang pukul apa so mula-mula datang 7.30, lepas tu saya cuba datang pukul 7 suku, pun ramai juga. So lepas tu saya datang pukul 7 pula. Jadi sebenarnya orang lain pun boleh keluar awal dan berjalan lah. Hai Farhan. Okey, terima kasih tengok saya, tengok FB Live sekarang ni. Okey, saya sambung balik jadi first kali kita punya mindset lah, saya punya mindset saya ubah. Saya kata saya nak buat dan saya buat. Yang kedua, buat saja. Kalau satu-satu perkara ataupun rutin tu tak menyebabkan kos yang tinggi ataupun tak menyebabkan risiko yang tinggi kan. Contoh macam ni, kita berjoging, tak melibatkan risiko yang tinggi pun, asalkan kita berjalan di ruang yang ditetapkan lah. Maksudnya jalan di dalam kawasan taman tu, jangan jalan kat luar. Sebab memang saya nampak juga ada pejalan ataupun mereka yang nak bersenam ni, dia pergi jalan di tepi jalan besar. Dan tu berisiko kan. Jadi kita elakkanlah risiko macam tu, kita jalan di dalam taman tu. Dan kawasan taman tu luas. Kalau kawan-kawan ada ikuti gambar-gambar, saya adalah pernah share gambar-gambar di taman tu. Memang okey lah, nyaman, ada pokok-pokok. So kita jalan dan just get along and follow orang lain yang ada kat dalam taman tu kan. Lepas tu sebenarnya saya tak guna smartwatch. Saya just cuma guna telefon yang saya ada. Sebab kat telefon kita ada apps kan. Macam saya guna Samsung punya apps je. Macam pagi tadi Kak Mimi dia pergi berjalan dekat sekeliling rumah dan dia guna smartwatch. Okey lah, siapa yang ada smartwatch ataupun mungkin dengan adanya smartwatch tu kita rasa bermotivasi untuk buat benda ni. So go ahead, tak apa. Macam saya rasa belum lagi, tak apa, tanpa smartwatch pun saya boleh berjalan. Lagipun saya memang jarang, sebenarnya saya dah lama tak pakai jam tangan. Jadi tak ada masalah lah bagi saya guna telefon punya aplikasi je kan. Walaupun mungkin tak berapa tepat, tapi still okey lagi. Macam kalau kita berjalan 5 km tu dapatlah 6,000 step ke 7,000 step, lebih kurang macam tu lah. Dan mulai bulan ni sebenarnya saya nak tingkatkan kepada 7 km ataupun 8 km. Sebab kan hari tu ada 10 hari yang kita tak boleh keluar. Taman pun dia pasang barricade, dia tak bagi kita pergi taman. Jadi kita nak apa orang kata, nak start balik. Jadi bila lepas 10 hari dah tak berjalan tu, bila saya start balik jalan dalam minggu ni lah, hari apa hari tu, saya jalan balik semula hari Isnin terasalah juga sakit kaki kan balik semula, sebab kita dah macam stagnan kan, berapa hari kita tak jalan kaki kan, tak berjalan kan. So don't worry kalau kita rasa satu hari tu kaki kita sakit, kita just rehat. Jangan paksa pula, nanti injury kan, cedera lagi susah kan. Jadi benda tu kita kena biasakan perlahan-lahan. Macam sejak beberapa minggu lepas, ada kawan kan, saya dengan sahabat saya, Dr. Hayati Yasmin, kami selalu pergi sama-sama untuk jogging ni lah. Dan dia pun dah cakap dengan saya, tak boleh lah nak nak capai 5km ke apa, belum lagi lah. Tapi ada je hari-hari yang dia sampai pun 5km. Cuma saya cakap, saya dah start bulan 7 kan. Jadi dah beberapa bulan, seolah-olah benda tu dah jadi macam satu rutin lah pada saya. Cuma rutin tu 5km, 6km, belum, jarang lah, pernah lah kena dapat 8km, tapi jarang. Jadi untuk bulan ni bulan ni dengan bulan depan saya nak try untuk capai 8km pula kan. Back to rutin Sebenarnya rutin ni bukan rutin berjalan kaki je.
benda-benda lain yang kita nak buat. Rutin lain yang kita rasa kita nak cuba, yang macam saya kata tadi, tak melibatkan kos ataupun risiko yang tinggi. Jadi kita buat saja. Contohnya rutin, ialah macam bila PKP start kan, tak boleh makan di restoran, tak boleh makan di luar dengan kerap kan. Masa awal-awal tu rutin memasak di rumah. Jadi nak tak nak kena buat, nak tak nak kena cuba. Walaupun masak tak jadi, macam ada group kan viral kan, masak apa tak jadi hari ni kan. Tapi janganlah asyik tak jadi je. Jadi dalam proses kita buat rutin yang baru tu, kita sentiasa belajar perkara barulah. Macam contohnya buat video live ni, jadi saya pun belajar perkara baru setiap kali saya buat video kan. Walaupun tak sempurna, tapi tak apa, mungkin tak ada orang yang menonton semasa saya buat video, tapi tak apa, sebab lepas ni saya akan record dan saya akan upload di YouTube dan juga di blog saya. Hai Fatimah. Okey. Okey, macam tadi saya bagi contoh rutin memasak. Okey, apa lagi rutin yang kawan-kawan nak buat? Mungkin berkebun. Ramai juga yang dah start berkebun. Saya tak start lagi. Saya tak buat lagi. Jadi pun okey. Saya nampak ada beberapa kawan-kawan yang inspire, macam Kak Raiha kan. Kak Raiha dia ada kebun sekangkang kera. Minta maaf dia ada kebun, dia buat, dan sekarang ni dah nampak hasil dia. Dan saya difahamkan ada kawan-kawan dia yang dah start beli salad lah, sayur-sayur yang ada dekat kebun dia tu, which is nice and bagus lah kan. Selain kita nak makan sendiri, orang lain pun boleh dapat manfaat juga. Jadi dalam masa sekarang ni, kita tak boleh nak travel ke luar negara, kita tak boleh banyak aktiviti lain, tak boleh pergi expo misalnya, tak boleh nak macam-macam benda lah, tak boleh. Tapi itu benda yang tak boleh buat, tapi ada perkara yang kita boleh buat dalam seharian lah. Okay, back to macam rutin berjoging kan. Siapa yang nak start a healthy lifestyle ni, dia mungkin bosan, kata alah bosan lah, tak ada berjalan je, senyap je kan. Jadi cuba dengar lagu-lagu macam saya lah. Saya dengar lagu yang saya suka, and then macam pagi tadi Kak Mimi, dia dalam video dia mention dia dengar YouTube, maybe yang berkaitan dengan self-help, ataupun apa-apa topik yang kita suka. Jadi 2 dalam 1 lah. Pertama, kita dapat jalan untuk kita cukupkan step. Setiap hari kita kena, sepatutnya kita ada 10,000 step, 10,000 langkah. Jadi kita dapat 2 lah. Satu, 10,000 langkah. Yang kedua, dapat ilmu baru, mungkin daripada video yang kita tonton ataupun yang kita dengar kan. Sebenarnya saya nak relatekan berjalan kaki ni, kalau saya pergi travel dengan kawan-kawan, pergi travel dengan kawan-kawan, sebenarnya boleh je jalan kaki tu. Satu hari jalan kaki berapa langkah kan. Saya teringat masa saya ke Tokyo 3 tahun lepas ke Tokyo. Satu hari tu kami berjalan hampir 20,000 step. 20,000 step, mungkin lebih. Sampai dah malam lah. Jadi masa tu memang kaki sangat sakit, macam dah tak boleh nak langkah. Tapi sebab kita masih berada kat luar, jadi kita nak tak nak, kita terpaksalah jalan, naik train dan balik ke hostel masa tu kan. Jadi saya fikir, okey, kenapa kat luar negara bila kita berjalan, kita boleh jalan dengan banyak, tapi di tempat sendiri, di rumah, di tempat yang kita tinggal,
kita tak boleh nak jalan. Itu yang saya bagi tahu pada diri saya sendiri. Jadi so itu orang kata apa, memusnahkan alasan saya lah yang kata tak boleh jalan ataupun nanti sakit kaki. Sedangkan kalau kita berjalan ke tempat lain, travel, tak semestinya luar negara lah, kita pergi tempat lain, dan kita memang perlu berjalan dengan banyak. Kalau tak, takkan kita nak duduk di hostel saja kan, ataupun di hotel yang kita tinggal tu. Jadi kita kena bergerak. So itu pengalaman saya lah di Tokyo. Saya ada ceritakan dalam buku ni, buku Tokyo dan Osaka dalam 8 hari. Itu antara peristiwa yang saya ingat lah dengan kawan-kawan. Dan sebenarnya ada satu situasi juga yang mana kami terpaksa berlari-lari untuk naik bas ke Fuji. Jadi di luar negara kita boleh berjalan, kita boleh berlari dan sebagainya. Jadi itulah kenangan yang manis lah. Macam sekarang ni kita belum boleh lagi ke luar negara, tapi saya rasa bersyukur dengan kawan saya ni sebab kami tuliskan pengalaman tu dalam buku ni. Sekurang-kurangnya sebagai memori, sebagai kenangan kami lah berjalan. Okay, itu cerita travel lah, tu nanti kemudian saya cerita. Okay, saya rasa tu saja yang saya nak kongsi hari ni. So terima kasih kepada yang mendengar, yang menonton. InsyaAllah saya akan letakkan video ni, saya akan upload di YouTube sebagai simpanan saya dan ingatan untuk diri saya. Lepas tu saya juga akan letakkan di blog saya nursaadah.com sebagai orang kata apa, catatan saya lah. Dan saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini mungkin boleh dimanfaatkan oleh kawan-kawan. Kalau rasa teragak-agak nak mencuba sesuatu yang baru, ataupun ataupun nak apa orang kata, nak melakukan hobi yang baru. Jadi kita cuba saja, kita buat saja dulu, dan along the way kita akan belajar untuk perbaiki lah. Hai Ani. Okey, dah nak habis lah. Jadi jangan takutlah. Kalau tengokkan video semalam, siapa yang tengok video semalam, saya kongsi tentang failing forward. Jadi setiap perkara yang kita buat tu memang kita akan ada buat silap, tapi don't be too hard on yourself. Just get over it and continue doing it. Teruskan buat. Jadi along the way kita akan belajar. Jadi macam hari ni saya buat video, bercakap depan kamera. Mungkin ada lagi kesilapan yang saya buat. Tapi tak apa, saya akan belajar along the way. Okey. Terima kasih. Dan jumpa lagi untuk video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.